Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu hari ini. Apa khabar semua? Bersama lagi seperti biasa dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Matematik Tingkatan 3. Baik, hari ini kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir di dalam subtopik yang pertama untuk menentukan nilai sudut dan bulatan. Perlu diingat di sini, apabila kita dikehendaki mencari nilai sudut, kita perlu ingat segala ciri-ciri sudut yang dicangkum di dalam bulatan. Kita telah pelajari beberapa konsep dan teori dan suka untuk saya imbas kembali. Okey, tengok cikgu ada bagi contoh ya. Ada 1, 2, 3 ciri. Okey, untuk gambar rajah 1 dan 2 nampak macam sama tapi tidak sama. Apa yang sama? Dua-dua berbentuk rama-rama. Tetapi perhatikan hujung sayap rama-rama bagi gambar rajah yang pertama semua berada pada atas lilitan. Okey, manakala hujung rama-rama bagi pasangan satu lagi ini, satu di atas lilitan, satu lagi di pusat. Okey, so sekiranya tempatnya itu tidak sama, konsepnya tidak sama. Okey, so apa yang dicangkum oleh sudut pada lilitan perlu diingat yang berpasangan kiri dan kanan nilainya adalah sama. Syaratnya dua-dua berada pada lilitan. Contohnya kalau sebelah kiri ini 15 darjah, maka kanan juga 15 darjah. Okey, untuk gambar rajah yang kedua, sentiasa diingat satu di lilitan, di pusat. Di pusat sentiasa lebih besar daripada di lilitan. Berapa kali ganda? 2 kali ganda. Okey. Contoh, kalau di lilitan kita ada 10 darjah, maka kalau kita nak tahu sudut pada pusat, dia adalah 2 kali ganda lebih besar, 2 darab 10, dia akan jadi 20 darjah. Perlu ingat benda tu, okey? So, untuk gambar rajah yang ketiga, suka saya gunakan gambar rajah roket. Nampak tak roket? Dan sudut yang dikaji adalah sudut di puncak sini dan sudut di pusat. Sudut di pusat ialah sudut di luar. Perlu ingat dekat situ. Sudut di lilitan adalah sudut di dalam. Okey, jangan tersilap sebab soalan boleh twist. Dia akan beri mana-mana sama ada di dalam. So, kita dah buat dah pun contoh latihan seperti itu. Okey, apakah perkaitannya? Seperti biasa yang tadi saya dah kata, sudut di pusat sentiasa lebih besar 2 kali ganda daripada sudut di lilitan. Okey, so kalau sudut di lilitan itu diberi 17 darjah, maka di pusat 2 darab 17 kita akan dapat 34 darjah. Okey, so jangan lupa semua ciri-ciri yang telah anda pelajari. Okey, so kita nak pergi kepada pembelajaran kita hari ini. Okey, kita nak menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh diameter. Pertama sekali perlu tahu diameter itu apa. Sebab itu pada awal kita masuk bab ini, kita dah belajar bahagian-bahagian dalam bulatan. Okey, so yang dimaksudkan dengan diameter adalah apabila ada satu garisan yang hujung ke hujungnya adalah merupakan di atas lilitan dan melalui pusat bulatan. Okey, so garisan itu mesti melalui pusat. Itu yang dinamakan sebagai diameter. Dan sudut pada lilitan yang dicangkum mesti ada 2 garisan. Dan ini yang sudut kita kaji. Okey, sudut ini kalau kamu perhatikan dia bertentangan dengan diameter tersebut. Apakah konsepnya? Dikatakan bahawa sudut ini nilai dia adalah sentiasa 90 darjah atau dengan kata lain, sudut ini adalah sudut tepat. Okey, sudut tepat 90 darjah. Ingat, dia mesti line diameter bertentangan. So, kalau kamu perhatikan ini adalah merupakan segitiga. Dengan kata lain, segitiga tersebut salah satu sisinya adalah merupakan diameter. Jadi, konsepnya adalah sudut yang bertentangan dengan diameter tersebut 90 darjah. So, tolong ingat ciri yang terakhir ini. Okey, so nampak mudah kan? So, sebab kita baru belajar teori, jom kita lihat kepada contoh soalan.
Okey, ini adalah contoh soalan buku teks yang mana saya ambil daripada soalan uji minda 6.1E. Jom kita bincangkan soalan A, 1A. Baik, di sini kita nampak ada beberapa maklumat yang diberi. Kita nampak sudut yang dicangkum di situ adalah 35 dan diminta untuk kita mencari nilai X. Kalau kamu perhatikan soalan ini, dia dah combine. Nampak tak? Dia agak complicated. Jadi, pada satu-satu masa, kita fokus manakah ciri yang kita nak gunakan dahulu. So, kita perhatikan dahulu apa yang kita nak cari, iaitu X. Nampak X sudutnya di sini dan dia dicangkum oleh dua garisan ini. Okey, cuba kita panjangkan garisan ini. Dan ini adalah pusat, ya. Dan kita dapati bahawa salah satu garisan yang dicangkum itu diapit oleh sudut ini. Saya label sebagai 1. Dan garisan 1 itu melalui pusat. So, ingat lagi kalau dia melalui pusat, dia adalah merupakan diameter. Baru saja kita belajar konsepnya. Kalau kita panjangkan lagi garisan yang kedua ini. Okey, dan saya cuba lengkapkan bentuknya. Kita nampak ada bentuk segitiga, betul? Dan baru saja kita pelajari bahawa sudut pada lilitan yang mana dia bertentangan dengan diameter tersebut adalah 90 darjah. Okey, ini adalah teori, so perlu ingat. So, kalau kita nampak di sini, yang line warna merah saya dah boldkan tu, kita nampak X, kita nampak 90 darjah. Untuk mencari X, kita tahu kita perlu cari salah satu lagi sisi pada segitiga tersebut. Yang ini. Okey, barulah kita boleh cari X. Jadi, bagaimana kita nak cari sudut yang ditanda ini dengan tanda soal ni? Kalau kamu perhatikan sudut ini, okey, dengan apa lagi maklumat yang diberi? Nampak tak 35 darjah ni? Dia adalah bersebelahan ni dengan 35 darjah. Okey. Dan kalau kita perhatikan, contoh kalau saya gunakan warna yang berbeza. Okey. Kalau saya boldkan sudut ini. Okey. Dan sudut 35 darjah diberi ni. Kalau saya lengkapkan bentuknya, ada sesiapa perasan bentuk apa? Kita dah nampak bentuk rama-rama, betul tak? Dan sudut yang kita nak cari kebetulan adalah pasangan dengan 35 darjah. Dan kita perhatikan hujung sayap rama-rama tu semuanya berada pada lilitan. So, bila berada pada lilitan, so maksudnya yang bersebelahan berpasangan nilai dia sama. Dengan kata lain, sudut ini adalah 35 darjah. Okay, so kita perlu gunakan semua konsep yang kita dah belajar. So, bila kita tahu sudut ini 35 darjah, ini adalah 90 darjah, tak jadi masalah untuk kita dapatkan X. Jadi, kita tahu dalam segitiga, jumlah sudut 180 darjah tolak dengan dua lagi sudut yang lain. Okey, tekanlah guna kalkulator. Okay, so katalah kita ada kalkulator. Okey, kita tekan sahaja 180 tolak 35 darjah tolak dengan 90 darjah. Right, so jawapannya adalah 55 darjah. Alright, so itu adalah contoh yang pertama. Baik, kita bergerak kepada contoh yang kedua. Baik, di sini kalau kamu perhatikan, ini adalah merupakan pusat. Dan sekali lagi, untuk menyelesaikan satu-satu masalah, kita perlu fokus kepada salah satu dahulu konsep. Jangan kita tengok secara keseluruhan. Okey, dikatakan dalam soalan ini adalah X, 110 adalah ini dan kita nampak sekarang nilai lengkuk diberi. Alright, so 5 cm dan 10 cm. Okey, dan kita tahu sekiranya lengkuk itu akan ada sudut yang dicangkum pada dua garisan. Okey, dan kita perhatikan 10 cm. Okey, pasangan sudut yang dicangkum adalah 110 darjah. 5 cm, mana sudut yang dicangkumnya? So, kita nampak 5 cm hadnya sampai mana ke mana. Dan kita tahu dia dicangkum dan diapit oleh dua line ini. Nampak cursor saya? Maka sudut yang dicangkum adalah sudut yang saya tandakan. Katalah saya anggap ini sebagai Z. Okey.
So, kalau kita nampak lengkuk dengan sudut dekat situ, kita dah belajar dah sebelum ni, kita boleh dapatkan sudut dengan menggunakan konsep perkadaran. So, kenapa kita nak guna konsep perkadaran untuk dapatkan sudut Z? Kalau kita perhatikan, yang kita nak cari adalah X. X di situ kan. Dan kita tak nampak apa-apa nilai yang telah diberi sedia ada dekat situ membantu untuk mencari nilai X direct. Terus. So, kita kena buat langkah yang lain. Okey. Jadi, di sini kita perlu dapatkan Z dahulu. Okey. Untuk kita dapatkan sudut yang ini. Okey. Sekarang, kita dapatkan Z. Sekali lagi, guna konsep yang telah kita pelajari sebelum ini. Kita menggunakan konsep perkadaran. Gunakan nilai lengkuk yang diberi. Sentiasa mula dengan yang kecil ke besar. So, 5 dengan 10, kecil 5, tulis 5 dulu. Baru sebelahnya 10. Ingat kita tulis apa yang kita ada. Dan diketahui nilai 22 di sebelah bawah. Di bahagian bawah. Okay? Dan kita akan tulis pasangan sudutnya di sebelah atas. Contoh 5 cm. Pasangan sudut dia apa? Dia adalah Z. Jadi kita tulis Z di atas 5. 10 cm pasangan sudut dia 110. Okey, kita tulis begitu. Jangan salah pasangan. Kemudian kita akan cari perkadaran. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perkadaran? Kita lihat dari 5 ke 10. Okey, apakah konsep yang telah atau operasi yang telah dibuat? Iaitu kita tahu dia telah darab 2. So ini perkadarannya darab 2. Maka di sebelah atas juga dia akan menggunakan perkadaran yang sama darab 2. Okey, dengan kata lain, Z darab 2 kita akan dapat 110. Sekarang, cari apa nilai Z. Apakah nombor yang apabila kita darab 2 dapat 110. So, untuk dapatkan Z, kita vice versa kan dia. Okey, kita terbalikkan operasi darab jadi bahagi 110 bahagi 2. So, Z sama dengan 55 darjah. Okey, so kita dapat Z tu 55 darjah. Katalah saya label terus dekat sini. Okey, sebagai 55 darjah. Okey, kenapa saya nak tahu sudut yang itu? Kalau kamu perhatikan, okey, perhatikan bila saya linekan itu, ada lagi satu segitiga. Okey, dan segitiga ini, dua sisi yang diapit ini adalah merupakan jejari. Okay, so bila disebut jejari, mana-mana sahaja jejari di dalam satu bulatan yang sama, nilai dia akan sama panjang. Okay, so bila dia adalah sama panjang pada suatu segitiga, dengan kata lainnya, segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Okay, so ingat lagi saya kata, bila segitiga sama kaki, ambil contoh kaki kamu. Okay, so tapak kakinya adalah di bawah sini. Okay. Kaki kamu sentiasa gunakan kasut yang sama saiz, betul tak? Jadi, dua nilai di tapak ini adalah sama besar. Okey, so kita boleh dapatkan nilai yang ini. Katalah saya tanda soal dekat sini. Okey, so caranya adalah untuk dapatkan sudut, katalah saya label sebagai Y untuk dapatkan nilai Y. So, total suatu segitiga jumlah adalah 180 darjah. Maka, satu puncak kita dah tahu, satu sudut 55 darjah. Oleh kerana dua lain adalah sama besar, kita bahagi sahaja dengan 2. Okey, jadi awak tekan kalkulator. Okey, so 180 tolak 55 bahagi dengan 2. So, kita dapat 62.5. Okey. Dengan kata lain, sudut Y adalah 62.5. So, kita dapat sini 62.5 kan? Okey, cuba tengok apabila saya burkan. Okey, sekarang kita nak menuju untuk mencari X. Okey, X itu diapit oleh dua garisan ini. Okey. So, garisan pertama melalui pusat. So, bila melalui pusat, dia adalah diameter. Okey, garisan yang kedua kita panjangkan. Dan apabila saya lengkapkan, kita nampak
ini adalah merupakan 90 darjah sebab kita dah belajar konsep tadi. Sudut di lilitan yang bertentangan dengan diameter nilai dia 90 darjah. Dan ini kita dah dapat iaitu 62.5. Boleh tak kita cari X? Barulah kita boleh cari nilai X. Nampak tak? So, sehinggalah kita dapat, dengan kata lain, rumusan apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah apabila awak nak mencari X dan kita nampak X tu berada pada bucu suatu segitiga yang mana salah satu sisinya diameter, lihat dua bucu yang lain. Adakah kita tahu nilainya? Di sini kita tahu menggunakan teori dia adalah 90 darjah. Satu lagi, kita tahu tak nilai dia? Sekiranya tak tahu, kita perlukan konsep yang lain. Kita combinekan untuk dapatkan satu lagi sudut di sini. Okey, jadi untuk mendapatkan X, jumlah sudut pada segitiga 180, tolak 62.5, tolak 90 darjah. Okey, so guna kalkulator. Okey, 180 darjah tolak 62.5 tolak 90 darjah. Maka kita akan dapat nilai adalah 27.5 darjah. Okey. So, selesai untuk nilai X. So, saya harap dengan contoh latihan dan penerangan perbincangan yang telah kita buat tadi, ia dapat memberi kefahaman. Sekali lagi, sekiranya tak faham mana-mana bahagian, tolong tanya dengan cikgu. Okey? So, itu sahaja kelas kita hari ini. Jadi, sebagai latihan pengukuhan, tolong buat soalan 1, B dan D. Kita dah bincang A dan C. Anda lengkapkan soalan 1, B dan D serta soalan 2 di dalam buku latihan 1. Ingat, salin soalan. Ini adalah soalan dalam buku teks. Baik, itu sahaja. Sekian. Terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada yang masuk kelas hari ini. Assalamualaikum.